لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. صلى وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Terima kasih. Sahabat saya Ustaz Dr. Adik Ismail. Saya panggil dia Ustaz sebab dia ada seorang Ustaz Lukisan Perwujudan Model Syariah dari Surabaya. Ustaz ini saya kenal 10 tahun dah berdua. Dia masih kerja sama-sama. Dan kebetulan kami menyokong pasukan bola sepak yang sama, iaitu pasukan bola sepak Kelantan. Jadi saya orang Pasir Mas Kelantan, lahir 1978 tadi 1979. Okey, nama saya Azmul Fahimi Kamal Zaman dari Jabatan Pengajian Arab dan Ulama Islam Fakulti Pengajian Islam. Saya rasa berbangga dijemput untuk bercakap depan pakar-pakar ekonomi, pakar ekonomi mungkin nanti akan jadi nasihat ekonomi negara dan pakar keuangan Islam satu hari untuk menyampaikan berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman saya. Tak banyak pun boleh sebenarnya, sikit-sikit yang sikit boleh insyaAllah kita kongsikan supaya yang mengamalkan nanti akan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Baik, penulisan artikel popular. Apa itu artikel popular? Sebab kita berada di universiti, tradisi kesarjanaan di universiti itu membolehkan dan memerlukan orang pelajar, akademik, profesor, pensyarah itu menulis. Dalam konteks sekarang menulis tidak lagi seperti dahulu. Menulis saya rasa lebih banyak adalah pelajar daripada pensyarah yang memegang pen dan menggunakan dakwah secara konvensional. Jadi daripada itu para pensyarah sudah pun menggunakan komputer. Dulu mesin air dan sebagainya. Kenapa kita perlu menulis? Kerana kita berada di menara Gading. Menara Gading memberikan hasilan penulisan akademik. Jadi penulisan popular ini adalah suatu jambatan sebenarnya untuk menyampaikan ilmu kita kepada masyarakat secara langsung. Kerana ada kalangan masyarakat yang tidak membaca buku kajian kita, tetapi mereka melihat dalam konteks penulisan yang bersifat popular. Itu secara pengenalan. Dan tulisan popular ini penting sebenarnya. Dia menjadi bahagian daripada kehidupan harian. Pergi ke kedai kopi, mengambil pesan Malaysia, mengambil haraka, mengambil suara keadilan, mengambil sinar harian dan sebagainya, sinar harian. Dan sebenarnya mereka duduk di kedai kopi pada hari Sabtu kalau bukan pada hari bekerja. Kemudian rakan pejabat yang melanggar surat khabar harian majalah, kemudian dia akan membaca tulisan-tulisan kita kalau kita menulis dalam konteks tersebut. Tapi dalam konteks lebih luas, sekarang ini ada portal berita dan blog juga boleh dipublishkan tulisan-tulisan yang bersifat popular. Dan dia perlu dibezakan dengan entry-entry daripada Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Itu juga boleh dianggap popular, tapi masih lagi dalam tulisan yang pendek. Ada pernyataan juga yang panjang untuk publish. Kalau nak dianggap sebagai tulisan popular, konteks dunia yang sudah pun tidak terbatas border tersebut. Baik, kenapa artikel popular? Di universiti kita sarankan untuk sentiasa bertanya dengan tanya soal kenapa buat, kenapa artikel popular itu penting. Selain daripada kita menulis tesis, kajian ilmiah, tesis PhD, sarjana dan sebagainya, jurnal, proceeding, bab dalam buku dan sebagainya, kenapa artikel popular itu penting? Dia untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat. Masyarakat tidak membelek tesis sarjana kita. Masyarakat tidak melihat artikel yang kita publish dalam jurnal-jurnal bangsa atau jurnal peringkat kebangsaan. Tapi masyarakat melihat artikel yang bersifat popular ini yang boleh sampai kepada pengetahuan mereka. Baik, saya
berada di atas kah? Kita berada di menara tadi, menara ilmu. Jadi apabila kita berada di atas, ada golongan bawah kita yang sedang menanti ilmu daripada dan gambar bahawasanya ada satu sistem kasta, tapi pengaliran dan penyaluran maklumat itu daripada atas, pastinya daripada universiti, kemudian turun kepada peringkat sekolah dan kemudian sampai kepada peringkat golongan paling bawah itu orang awam. Jadi kalau artikel popular yang paling mudah sampai ke rumah ialah melalui media, majalah dan surat khabar. Dan boleh diakses di mana-mana ialah pastinya blog, portal dan juga Facebook dan sebagainya. Konteks sekarang artikel boleh disebar luas dalam berbagai bentuk. Baik, dari menara Gading kepada khalayak, dari puncak ilmu, mana-mana universiti swasta, universiti awam, kolej, institut kajian dan sebagainya, itu yang disalurkan kepada masyarakat. Terjemahan otoriti golongan akademik, ahli politik, budayawan, teknokrat, jurnalis, ulama dan lain-lain. Jadi kumpulan ini adalah kumpulan penting dalam komponen pembinaan negara bangsa dan masyarakat. Mereka penting dan masyarakat menunggu reaksi maklum balas daripada golongan-golongan ini apabila ada sesuatu isu. Dan media yang paling sesuai ialah melalui penerbitan artikel popular. Ada orang yang membaca dan ada juga tak kurang juga yang tak membaca. Tapi kalau artikel itu panas, biasanya orang akan mencari mana dia artikel dia tu CACP yang dikatakan tapi yang padahal dia sebelumnya tak pernah membaca pun akhbar tersebut, tak pernah sentuh pun. Tapi kerana isu yang hangat, maka dia mula mencari artikel tersebut. Ini penting terjemahan otoriti golongan. Yang berautoriti ini maksudnya orang yang mempunyai kelayakan, mempunyai kebolehan, mempunyai kelulusan yang diiktiraf untuk membolehkan dia bercakap dalam sesuatu isu. Contohnya, kamu semua, kamu berhak untuk bercakap dalam sesuatu isu. Kamu berada pada satu level dan tahap yang tersendiri dalam bidang ilmu pengetahuan. Walaupun kamu masih belajar, tapi proses itu akan berterusan. Membina fikrah dan tamadun masyarakat. Ini adalah sebenarnya membina fikrah dan tamadun masyarakat. Kalau kita back to the history, bila bersurat khabaran misalnya mula dicipta dalam konteks sejarah dan tamadun di alam Melayu Nusantara tahun 1900 oleh Al-Imam yang muncul di Pinang dan Pulau Singapura, Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin mengerahkan kebutuhan penerbitan majalah Al-Imam. Bukan masyarakat itu sudah pun mencari sumber untuk memantapkan semangat kebangsaan dan semangat keislaman untuk menentang penjajah. Maka surat khabar menjadi medan yang paling penting. Al-Imam majalah sebenarnya dan surat khabaran Melayu selepas itu, terutamanya dia berpusat di Singapura dan juga Kelantan, Terengganu dan juga Kedah di 1990 dan 1901. Kemudian majalah pengasuh di Kelantan diterbitkan oleh Ibu Nali. Juga sebenarnya untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Masyarakat di bawah rakyat memperolehi satu medium yang khusus untuk sampai ilmu kepada mereka. Baik itu dikatakan membina fikrah. Media yang paling mudah untuk membina fikrah adalah penulisan popular. Okey, pembina imej individu, kumpulan dan institusi. Seorang yang menulis biasanya dia letak nama. Jangan dia letak nama kan. Nama Allah misalnya. Soal layan itu nama Allah lah. Kan. 50 dalil. Contohnya kan. Dalil kegagalan seorang contohnya. Takut nak letak. Tapi kalau tulisan yang bersifat baik, positif ataupun berani, biasanya dia akan letak gambar dan juga nama dia. Dan diletakkan sedikit latar belakang. Penulis ialah siapa? Penulis ialah mahasiswa tahun akhir untuk ekonomi dan usaha. Bagi itu di sini macam bangga sekali di sini. Kita melihat pelajar dan ekonomi yang tempat dia pernah bersyarat dan mengajar. Saya menunjukkan dalam surat khabar dan majalah. Jadi imej kamu itu naik sikit lah, up sikit. Orang pun mula konteks kamu. Kalau macam mana dalam soal
paling saya nak tanya sikit. Dia telefon pagi lagi. Orang kampung pun telefon. Ayah pun telefon mungkin. Tadi kat masjid saya dengar orang cakap tentang kamu tulis sesuatu dalam sama. Popular lah. Image Image boleh dibina. Kumpulan kalau dia mewakili NGOs, parti politik, dia mewakili pergerakan mana-mana, maka nama kumpulan itu akan meningkat dan image akan terbina. Saya tak tengok ruangan macam mana dalam sama. Biasanya dia letakkan latar belakang dia. Jadi bila nampak muka ni, tahu dah dia ni daripada mana, kumpulan mana, kumpulan A, kumpulan B, maka adalah image yang sendiri. Dan dia telah pun menyalurkan maklumat yang dia rasa benar dan betul tentang sesuatu. Dan institusi kebangsaan Malaysia, tahu lah ke mana negara. Jadi benda itu adalah membawa nama institusi. Kalau positif lah, kalau negatif maka mungkin institusi pun kena buat press conference lah, sebab syarat dia yang keadaan yang semijang contohnya kan. Jadi kita akan sentuh kita lagi dalam konteks penyelidikan dan sebagainya. Jadi yang pentingnya ia membawa image. Sedikit sebanyak dia mencipta image, terutamanya image individu. Orang itu dikenali dari satu peringkat yang baik. Kamu boleh cuba lah balik ni tulis kerja dalam 3 bulan ni buat. So tengok polis lah. Ini kenapa artikel popular itu penting kepada negara, kepada masyarakat, kepada agama, kepada bangsa dan kepada tamadun pada hari ini. Pada zaman klasik Islam dahulu, atau dalam zaman Europe, zaman Dark Ages dulu, dia hanya lebih kepada sistem konvensional. Maklumat itu disampaikan di pasar, pekan, dan ditampal pada pokok kayu. Maklumat itu dibacakan oleh utusan, dihantar menggunakan kuda dan menggunakan burung. Dan pada zaman kerajaan Abbasiyah dulu, surat itu diikat pada seekor burung. Dihantar burung itu bergerak itu jarak yang dekat lah, jauh sangat pada sini nak pergi ke Amerika ke jauh. Burung yang jinak itu sampai, dan kemudian maklumat itu sampai pada Gubernur atau Amir yang memerintah pada sesuatu wilayah kawasan. Jadi tidak ada maklumat yang begitu luas pada waktu itu. Tapi apabila zaman sudah berubah, kemodenan berlaku, mesin cetak ada, maka surat khabaran, majalah dan akhirnya mesin cetak yang luas lagi, internet bolehkan maklumat itu sampai. Jadi benda ini penting, artikel popular ini penting. Sebahagian daripada pembinaan fikrah, tamadun, pembinaan image dan ilmu kepada masyarakat. Baik, apa itu artikel popular? Jadi, tadi kita tengok soalan jawab kenapa, dan sekarang ini kita tanya pula apa itu artikel popular sebenarnya. Artikel popular ini dia penulisan sekunder sebenarnya. Dia tak boleh dirujuk dalam penulisan ilmiah secara khusus. Dia merupakan penulisan kedua, tidak bukan penulisan rincian yang teliti ataupun kaki. Dia lebih kepada satu penulisan yang bersifat sumber kedua. Tahu kan? Sekunder dengan sumber kedua. Jadi penulisan popular ini, artikel popular ini adalah merupakan penulisan yang bersifat sekunder kedua. Untuk bacaan ringan dan santai, duduk atas kasir ke, duduk atas kursi malas ke, kursi rajin ke, buka majalah dan sahabat sambil silang kaki minum kopi, baca kan. Kemudian diperdebatkan kan? Apalah dia ditulis kan, tak best langsung mengampu kan? Oh, yang ditulis bagus kan? Satu pandangan yang bernas, ilmiah dan begitu mengagumkan idea yang lain daripada yang lain. Itu artikel popular, boleh ringan dan santai. Kan cuba try baca buku akademik, kita kopi, buka sampai satu perenggan letak tutup kan, kalau nak baca lah, bukan tempat je lah. Sebab itu kamu tengok majalah dan surat khabar diletak di mana di library, sudut ruangan yang santai kan, ada televisyen, kita letak di rak kan, kalau letak di rak itu penuh dengan surat khabar kan. Baik, artikel popular ini terbitkan di akhbar. Akhbar itu istilah Arab, akhbar itu berita, riwayat. Ini jadi asal daripada mufradnya adalah khabar, yang jadi
riwayat. Itu adalah akhbar surat khabar. Majalah, okay, majalah ni magazine lah, Times, Asia Week, macam majalah kan, itu majalah yang okay, sikit lah kan, ada juga kan, juga TV, sifat hiburan. Tapi artikel pun dalam tu ada majalah wanita kan, ada orang menulis dalam majalah wanita, okey kan, bahagian agama ada, bahagian kesihatan dan sebagainya. Dulu kita ada majalah masa, weekly, apa ni, magazine, dia sayang sekali. Kemudian portal kan, portal ni paling senang lah akses, ada internet, ada top-up boleh akses portal. Tulis-tulis ke apa dalam itu, payah nak memayankan bahawa apa ni, kertas dan sebagainya. Ini cara yang paling mudah dalam kontemporari sekarang ini, lebih senang untuk diakses. Popular versus ilmiah. Apa beza? Ilmiah ni lebih, hujahnya lebih kaki, ada nota kaki, ada rujukan, berat, soalan dan hujahan, argumentasi dan sebagainya kuat di situ. Menolak antithesis dan sebagainya. Tapi popular ini tulis adalah ada pengenalan sikit, ada isi dan ada foto, ada retorik sebagainya. Buku nama dan tajuk. Ketua. Masyarakat awam dia tak nilai benda itu. Mereka tidak boleh membezakan di antara popular atau ilmiah. Popular apa yang ilmiah, setidaknya wanita. Ini ilmiah yang popular kan? Saya tak tahu sebab logik dia. Saya tahu baca lah. Tak soal pun, soal popular atau ilmiah. Tapi kita lah yang mengkarakteriskan sama ada itu popular ataupun ilmiah. Boleh tak bezakan? Ilmiah ni buku, jurnal, ensiklopedia kan? Ada rujukan, nota kaki dan sebagainya. Kalau artikel popular yang hantar kat Ustaz Ali, tolak tu. Untuk apa ni? Bahagian daripada memenuhi syarat subjek barangkali ya. Kalau kamu terbit dalam surat khabar itu lain mungkin. Ada penjelasan lain lebih baik. Baik, itu maksud pada artikel popular. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Baik, ciri-ciri artikel popular. Dia mestilah apa ni? Bersifat contemporary, semasa, muasir. Isu apa sekarang apa? GST, dia ekonomi lah. Dia ekonomi GST. Kemudian defisit perbahasan tentang belanja awal 2015. Pengajian kekayaan negara. Saya tak pandai ekonomi, saya baca je lah. Cakap tu tak boleh. Bagi lebih mahir lah. Kemudian isu yang terfokus, fokus isu. Kita macam isu sembang ni, sembang tidak masuk ke sini, keluar ke sini, masuk ke tender ni, keluar ke bawah, masuk ke atas balik. Dia mesti fokus penulisan. Ada tajuk, ada subtopiknya, walaupun tak banyak, sikit yang tu dua. Dia ada rangka dia, ada pengenalan, dia ada isinya, dan dia ada penutup. Dia tak panjang lah, itu ringkas je. 400 halaman. 400 patah. Hingga 800. Kalau 400 tu saya rasa boleh satu sebahagian kolom. Sikit. Cuba kamu balik, ambil majalah, ambil akhbar, kira berapa patah. Tak banyak kan? Sekitar tu je. Kalau 500 tu dah banyak untuk satu kolom. Kecuali dia bagi 2 halaman kolom itu. Nah, itu sampai 1000 ataupun 800 patah. Itu still banyak lagi. Dan jarang orang dapat dua muka surat kolom tu. Kecuali ketika tu editor dia demam ataupun masuk komputer. Ada isu nak dibuat, maka kamu lah yang jadi mangsa. Itu harapan waktu tu satu Malaysia boleh baca. Tapi yang penting dia ringkas. Ada orang yang menghantar 2000 patah, insya-Allah. Kan? Pening editor tu nak buat dalam bahasa payah. Penting ringkas. Patut ni sekejap je, saya rasa dah sejam 2 jam boleh. Saya tulis artikel yang pertama saya 2 jam. Cuba tahu tercubit kan. Keluar. Macam orang telefon.
WhatsApp kan. Mak ayah pun telefon. Bising lah kan. Kat surau pun bising, kat masjid pun bising. Sebab juga ada itu orang sahabat. Bila lah kan. Kononnya. Okay. Sebagai sumbangan lah. Okay, artikel ringkas ya. Mempunyai kolom. Dia ada kolom dia tak tulis daripada penjuru kanan sampai penjuru kiri. Dia mesti ada kolom yang sudah disusun pada artikel. Ini dalam konteks surat khabar ya. Kalau majalah dia lebih tersusun lah. Satu muka surat, satu artikel, ataupun 2 halaman, ataupun 2 muka surat, satu artikel. Biasanya dalam majalah dia lebih panjang. Okey, sama ada dalam kolom ini tetap ataupun tidak tetap. Kalau kamu hantar, kamu tak tetap lah. Kadang ada, kadang tak ada. Tapi kalau tetap, weekly lah. Kalau weekly, kalau dulu ada Dr. Asri, Mufti Bedis dulu, Hanya Mufti. Yang aku bila tempat tak ada Mufti lagi, Dr. Asri seperti buang semula. Macam lah individu yang tersohor ini, public figure ni, biasanya dia akan ada satu kolom. Kalau kawan saya di Islam, di Dr. Izhar, kan setiap minggu tu ada soal jawab dalam berita harian. Mesti ada satu saya rasa. Itu kolom yang diterapkan. Saya rasa satu iktirafan lah oleh pihak akhbar dan pihak penerbitan media ini kepada dia lah sebagai seorang maupun public figure. Biasanya kolom ni public figure lah dapat, ataupun editor benching daripada mana-mana syarikat-syarikat besar penerbitan pada Straits Times dan sebagainya. Tak kira lah mana soal khabar ni Straits Times, The Star, ataupun Daily Mail dan sebagainya. Kemudian dia juga mempunyai pautan maya. Pautan maya. Apa yang ada dalam soal khabar itu biasanya boleh diakses balik daripada internet atau mana akhbar. Dan juga portal sekarang banyak portal yang seperti ini, Daily, Agenda Daily ni yang kita foto-foto politik. Insider, mungkin itu kita subscribe. Kita jawabkan. Dengar juga, harap sabaran cepat. Okey, jenis penerbitan popular. Akhbar arus perdana. Okey, saya katakan akhbar arus perdana ni akhbar yang dimiliki oleh pemerintah di pusat Malaysia. Berita harian. Straits Times pada masa Inggeris. 3 akhbar yang dominasi. Kalau dulu pusat Malaysia itu bebas di Singapura zaman Raja itu bebas. Jadi besar yang juga berkutik perintah kemudian ini sebab dia dimiliki oleh jadi bidang dan cabang pemikir dan juga membawa kerajaan. Jadi itu arus perdana ya. Kita faham konteks arus perdana. Kemudian akhbar alternatif, suara keadilan, harakah. Apa lagi? Kalau sinar harian itu dia lebih tadi atau lebih bebas. Dia harus mengimpun dia cukup. Tapi akhbar alternatif ini dia bersikap itulah kalau kita faham ciri dan sebagainya. Kalau kita landscape-nya begitu. Kemudian majalah. Macam majalah dalam pengaturan ada, undang-undang ada, semua ada. Boleh menuliskan dianggap sebagai artikel popular. Majalah Islam majalah Islam, majalah apa lagi? Solusi kan, solusi yang mencorak agama. Dan portal berita online. Kalau kita tengok dalam berita harian online ada keputusan online, dia ada flash dia. Biasanya kalau kita nak menulis, biasanya di ruangan rencana pengarah, pengajian agama, pengajian sosial, pengajian keluarga, pengajian undang-undang, tentera dan sebagainya. Semua lah ada bahagian. Jadi boleh pilih je bagaimana rasa nak menulis, ekonomi ke, bisnes ke, boleh je tulis. Tak banyak 400 patah perkataan saya. Boleh try. Okey, tadi saya sini. Dan tak perlu try. Okey, bagaimana menulis artikel? Macam mana nak tulis artikel?
bagaimana nak tulis. Pertamanya pilih tajuk lah. Tajuk yang menjadi bidang ataupun kaitan dengan kepakaran. Pakar bidang akaful, risk dalam bisnes ataupun bidang interest ke, bidang kewangan Islam, bond ke, suku ke, semua sekali itu boleh dikaitkan, boleh pilih. Lebih baik kita menulis bidang yang berkaitan dengan kita. Bila kita letak latar belakang dan gambar itu kenal kita sebagai seorang, kita nak membina image ni, kenali kita sebagai seorang tokoh dalam bidang. Kita mahasiswa, kita bercakap dalam isu mahasiswa ataupun nak bercakap dalam isu nasional pun boleh. Tapi kena mantaplah sikit dalam dia emosi dan sebagainya. Dia bijak, menilai di antara mana-mana pihak. Dia memiliki pandangan yang bebas, pandangan yang bersifat natural. Sehingga pandangan yang mewakili betul ilmu pengetahuan. Penting ia berkaitan dengan bidang. Kalau tak berkaitan, boleh juga. Tapi kamu tidak akan kenali lah dengan pasal belakang kamu. Baik, tajuk bersifat semasa. Ini mesti semasa. Tak boleh tak semasa. Nanti editor itu akan reject. Tulis tentang apa yang tak semasa. Contohnya tulis tentang kemarau, macam musim banjir. Tulis tentang kemarau. Kerajaan Sarawak belum mengatasi masalah air sekarang. Kalau air sangat kering, hujan turun. Jap-jap air tak hujan, semua nak hujan. Jadi tak relevan lah. Saya ingin itu buka Allah. Tak relevan lah. Saya pernah ada artikel yang ditulis yang tak siap. Sensitif lah, isu sensitif lah. Mereka rasakan tidak penting dan perlu lagi disiapkan. Dia bergantung lah. Biasanya artikel itu ketua relevan pada waktu itu je. Pada masa yang lain tidak lagi soal yang relevan. Okey, kena pasti trend penulisan di akhbar dan majalah. Setiap akhbar dan majalah dia ada trend dia. Dia ada culture dia. Kena pasti. Kalau akhbar harus perdana, itulah. Kalau akhbar yang alternatif, macam itulah. Ada dia itulah warna dan juga A atau B. Tulis di akhbar dan kalau kamu terlalu bantah ataupun kritik, biasanya dia tak siap ataupun dipotong sebahagian yang lain. Jadi kena pasti. Tak boleh salahkan akhbar yang sifat mereka begitu. Akhbar ini sifat dia adalah propaganda. Dia akan mereka terbit hari-hari, bukan seminggu sekali, bukan bulan sekali, macam dinner tu 4 kali ataupun 2 kali setahun. Tapi mereka ini terbit hari-hari. Mereka memburu cerita yang mencari mereka. Okay. Jadi mereka ada trend penulisan dan gaya itu biasanya ditentukan oleh ketua pengarang. Meja ketua pengarang itu sangat berkuasa dalam sesuatu syarikat surat kabaran atau majalah. Pengarang itulah yang bunyi header-header penulis dan header jurnalis atau wartawan yang akan mencari bahan untuk terbitkan atau keesokan hari. Yang terbitkan hari ini adalah kerja semalam. Waktu mereka balik dalam lewat kan 1, 12 dan 7 pagi tak tercawak di jalan. Keluar lagi saya menuju cara kerja mereka. Jadi trend penulisan mereka itu mereka keluar masuk jabat ke tadi orang ada. Sekarang ini biasanya setiap akhbar dia ada bahagian orang yang jaga. Jangan email, saja. Draft penulisan menggunakan alat bahasa yang mudah dan dipahami. Jangan terlalu tinggi sangat. Bahasa akademik itu melambung dia punya saya kesusastraan dan juga istilah-istilah teknologi.